Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Abdul-Ghani dari kelas DSI 4B. Di sini saya dan rakan pembentang saya ingin membentangkan tentang kaedah kias, iaitu memukul ibu bapa dan membakar harta anak yatim. Terlebih dahulu saya masuk kepada definisi kias. Kias berasal dari perkataan Arab iaitu qasa yakishu kiasan, yang bererti mengukur, membandingkan, menanalogikan, menyamakan. Menurut bahasa, kias ini merupakan pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Ada perbezaan mengenai pengertian kias yang mana telah memunculkan adanya dua golongan. Golongan yang pertama menyatakan bahawa kias merupakan ciptaan manusia, iaitu pandangan mujtahid. Yang mana golongan kedua pula ialah menyatakan bahawa kias adalah ciptaan syar'i, yang menyatakan bahawa kias merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri yang dibuat oleh syar'i sebagai alat yang menentukan sesuatu hukum. Adapun pendapat lain berkaitan tentang pengertian kias, iaitu yang pertama daripada Syad Syariat. Ia berpendapat bahawa kias merupakan permindahan hukum yang terdapat pada as kepada furuk atas dasar iklat yang tidak dapat diketahui dengan logik bahasa. Yang kedua daripada Al-Human, ia berpendapat bahawa kias adalah persamaan hukum sesuatu kes dengan kes lainnya kerana kesamaan iklat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni. Yang ketiga daripada Ibnu As-Subki, yang mana ia menyatakan kias merupakan meletakkan hukum yang dimaklumi terhadap sesuatu yang maklum kerana samanya iklat hukumnya menurut pandangan orang yang meletakkan itu. Yang keempat daripada Al-Amidi, kias merupakan keserupaan antara cabang asal pada iklat hukum asal menurut pandangan mujtahid dari segi terdapatnya hukum asal tersebut pada cabang. Yang terakhir daripada Wahbah Az-Zuhaili, yang menyatakan bahawa kias merupakan menggabungkan sesuatu masalah yang tidak ada nas tentang hukumnya terhadap sesuatu masalah yang sudah terdapat hukumnya dalam nas kerana adanya persekutuan keduanya dari segi iklat. Seterusnya saya pergi ke bahagian yang kedua, iaitu dalil kehujahan kias. Yang mana dalil pertama yang menerangkan tentang kias ialah dari surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selain itu, dalil yang kedua ialah dari surah Yasin ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Surah Azim. Maksudnya, katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Terdapat juga hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, jika seorang hakim memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala, dan jika ia berijtihad untuk memutuskan perkara itu dan ternyata ijtihadnya itu keliru, maka ia mendapatkan 1 pahala.
Sekian daripada saya. Seterusnya saya beri kepada rakan saya untuk menyambung pembintangan. Okey, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ifazul Hamsyari bin Ahmad Umari dari kelas DSI 4B. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis kias. Imam Syafi'i telah membahagikan kepada 3 jenis kias, iaitu kias aqwa, kias musawi dan kias adaf. Okey, baik, saya akan menerangkan satu persatu. Okey, baik. Kias aqwa ini adalah merupakan ilat dan hukum cabangnya ialah fara'u, iaitu lebih kuat daripada ilat. Daripada hukum dasarnya adalah asal yang bermaksud sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nas Al-Quran dan juga hadis tentang pengharaman melakukan dalam jumlah sedikit, maka pengharaman dalam melakukan jumlah yang banyak ialah perkara utama. Okey, baik. Dalam kias musawi adalah kias mempunyai kekuatan ilat pada hukum cabang yang sama dengan hukum asal. Ianya disebut juga sebagai istilah kias. Fi mana al-asli iaitu analogi terhadap sesuatu hukum yang asal. Kias jali iaitu analogi yang jelas dan juga kias bi nafi'i al-farid iaitu analogi tanpa perbezaan itlat. Imam Syafi'i juga tidak menjelaskan kias ini dengan jelas jika kita tengok dari perbezaan kias musawi ini. Okey, baik. Seterusnya adalah kias adaf. Kias adaf ini merupakan analogi yang ilat pada hukum cabangnya lebih lemah daripada ilah pada hukum asalnya. Di dalam kitab Risalah Imam Syafi'i berkata, ada sebahagian ulama tidak menyebutkan sebahagian kias kecuali ada persamaan dapat ditetapkan dari 2 makna yang berbeza, iaitu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut bukan kepada yang lainnya. Okey, baik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang wujudnya kehujadan kias sebagai sumber hukum di kalangan ulama telah menimbulkan pelbagai masalah, antara membolehkan dan juga ada ulama yang tidak memperbolehkan. Jadi, kias ini sebagai kedudukan untuk penetapan hukum jika tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Kita boleh digunakan sebagai kias sebagai sumber yang lain. Contohnya, pada dasar Al-Quran juga adalah menerangkan. Contohnya dalam surah An-Nisa iaitu ayat ke-59. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allahu wa ati'ur rasula wa uli amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in fardu'u illahi war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu tawaila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, iaitu Nabi Muhammad, dan uli amri, iaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul dan juga sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudiannya, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maksud ayat di atas telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jika tidak dapat, boleh juga digunakan sebagai kias sebagai sumber yang lainnya. Okey, baik. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi bin Zulkifli daripada kelas DSI 4B. Baiklah, pada kali ini saya akan menerangkan mengenai syarat-syarat rukun kias. Baiklah, syarat-syarat rukun kias ada 3. Yang pertama adalah syarat al-ash. Syarat al-ash adalah syarat yang mempunyai 1 ayat dan 2 pengertian, iaitu yang pertama mabunia alaihi gairuhi, maksudnya sesuatu yang dibangunkan di atasnya, dan yang kedua sesuatu yang dapat diketahui dengan sendirinya tanpa keperluan bantuan orang. Yang kedua adalah al-farru, iaitu perkara yang belum memiliki nas dan ijma' dan perkara yang dituntut penetapan hukumnya. Kedudukan al-farru sebagai al-maqis bagi al-ash. Jadi al-farru adalah peristiwa dan kejadian yang belum memiliki status hukum dan hendak dicari keputusan hukumnya melalui metod kias. Dan yang ketiga adalah illat. Illat adalah satu sifat yang ada pada
al-ash, yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum al-ash serta untuk mengetahui hukum pada fara' yang belum ditetapkan hukumnya, seperti menghabiskan harta anak yatim merupakan satu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan harta anak yatim, merupakan satu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan harta anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan haramnya hukum menjual harta anak yatim. Baiklah, yang seterusnya adalah tentang isu semasa berkaitan dengan tajuk memukul ibu bapa. Baiklah, di Berita Harian pada 11 September 2020 telah pun terdapat satu kes, iaitu di mana seorang lelaki yang memukul kedua ibu bapanya dan adik perempuan yang mengenakan sebatang kayu. Dalam kejadian ini di Kampung Arakuda, Ketua Polis Negara Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Nur Zaini Muhammad Nur berkata bahawanya siasatan awal berpunca daripada kejadian bapanya yang berusia 70 tahun menegur perbuatan lelaki itu yang membuat bising di dalam rumah, dan beliau telah menyatakan bahawa suspek disyaki di bawah pengaruh dadah, mengamuk dan mengambil sebatang kayu dan mengetuk dinding rumah sebelum berlaku pertengkaran antara bapanya dan suspek. Baiklah, sekian saja daripada saya. Saya akan hulurkan kepada sahabat saya Daniel selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hazim bin Muhammad Yahya dari DSI 4B. Seterusnya saya akan melanjutkan pembincangan kamu saya dengan memberitahu tentang isu penyelesaian memukul ibu bapa. Baik, sebelum itu kita pergi kepada hukum asal ia dahulu. Hukum asal ia daripada perbuatan memukul ibu bapa adalah haram dan berdosa besar berdasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna ankal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, iaitu yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya yang berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada kedua-duanya perkataan dan janganlah kamu macam membentak mereka. Sebaiknya ucaplah perkataan yang mulia. Baik, intisari daripada ayat tersebut ialah ia menyatakan bahawasanya setiap perbuatan atau perkataan yang dapat menggurus atau menyakiti ibu bapa adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dapat dijelaskan lagi melalui daripada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud keredoan Allah tergantung daripada keredoan orang tua, dan murka Allah pun tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Hadis ini juga telah pun menerangkan di mana redha Allah Subhanahu Wa Taala itu bergantung daripada keredoan ibu bapa, di mana kedudukan ibu bapa itu sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, penetapan hukum ini dipersetujui oleh setiap ulama dan para pekaji hadis, malah mendapat persepakatan daripada keempat-empat mazhab di mana hukum memukul kedua ibu bapa itu adalah haram. Dalam hal ini juga, jumhur ulama telah mengkiaskan dengan ucapan terhadap orang tua. Ini kerana adanya ilat menahan menyakiti orang tua. Di dalam ayat Al-Quran telah disuruh berbuat baik kepada ibu bapa. Menurut daripada Ibnu Hazm, daripada metode dalilnya, makna yang ditunjuk oleh suatu lafaz mengandungi penolakan terhadap makna yang lain, dan juga ia tidak mungkin bersesuaian dengan makna yang terkandung dalam lafaz tersebut. Menurut Ibnu Hazm, tentang memukul ibu bapa ia tidak mengandungi kias, tetapi ada senasnya dengan pembahagian dalil.
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 114, iaitu wa wassaynal insana biwalidihi husnan, iaitu dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ayat ini secara langsung telah memberikan pelajaran, iaitu kita wajib berbuat baik kepada orang tua, sehingga seluruh perbuatan yang bertentangan dengan makna tersebut tidak boleh dilakukan, termasuk berkata uf. Demikian juga dengan larangan keras memarahi orang tua mengandungi, larangan untuk memukul atau menyakiti keduanya, iaitu ibu bapa kita, kerana berkata uf. Selain itu juga membentak, memukul serta menyakiti hati mereka merupakan makna yang tidak bersesuaian dengan makna ihsan yang ditunjuk oleh Nas. Jadi itu sahaja pedas. Baik, seterusnya kita pergi kepada isu hukum membakar harta anak yatim. Pada tahun 24 Oktober 2016, negara kita dikejutkan dengan isu pengurusan harta anak yatim sehingga pernah menjadi viral dalam kalangan masyarakat. Ramai di antara kita yang pernah rasa simpati terhadap nasib anak-anak yatim yang didakwa telah dinafikan hak mereka daripada sumbangan orang ramai. Secara umumnya ia dirujukkan bayar linas ini kepada penjaga NGO dan badan-badan yang terlibat secara khusus dalam pemeliharaan anak-anak yatim. Dengan adanya kebenaran untuk ditegakkan, keharmonian dan hubungan kekeluargaan akan bertambah erat. Berkenaan dengan isu ini akan dibahaskan untuk membawa masyarakat sekaligus mengenal pasti akan umbi permasalahan yang sudah parah dalam hidup bermasyarakat. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya sambung kepada kawan saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nama negeri Ahmad Adam Zulkifli. Saya kelas dari DSI 4B. Okey, pada kali ini saya akan meneruskan lagi pembentangan, iaitu dengan hukum membakar harta anak yatim. Okey, berkenaan dengan isu ini, dikiaskan dengan mengambil kias al-musawi. Sebabkan kias yang hukumnya adalah sama di antara asal dengan furuknya, iaitu cabang masalah furuknya. Berdasarkan pada ilahnya yang sama. Selain itu juga kias al-musawi ini juga diperjelaskan dengan furuk di dalam kias itu sendiri dan pada masa yang sama dengan asal dari segi hukumnya. Sebagai contoh, dikiaskan haram membakar atau memusnahkan harta anak yatim tersebut kepada haram memakan harta anak yatim itu. Ini kerana pada ilahnya, iaitu merosakkan dan menghabiskan harta anak yatim tersebut. Sebagai dalil, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar wa yaslawna sa'ira. Surah An-Nisa ayat 10. Maksud di sini sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka ni hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Untuk dalil yang kedua ni, iaitu wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bil tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Surah Al-Isra ayat 23. Maksud di sini, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa itu harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta anak mereka bersama hartamu. Sungguh tidak akan menukar dan memakai itu adalah dosa besar. Kat sini kita nampak ayat tersebut melarang memakan harta anak yatim ini secara tidak wajar. Para ulama usul fiqh ini dia telah mengkiaskan membakar harta anak yatim ini kepada makan harta anak yatim ini. Disebabkan sama-sama menghabiskan, dia membawa erti yang sama sebagai umat Islam. Kita tidak seharusnya melakukan perkara tersebut, iaitu dia melibatkan dengan kategori dosa yang besar. Sebagai kesimpulan di sini, kita nampak yang kias ini sangatlah penting untuk menerangkan sesuatu hukum yang tiada nasnya, sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Dengan cara membandingkan di antara sesuatu yang telah ditetapkan hukum berdasarkan nasnya. Selain itu juga kias ini turut diperlukan jika terdapat permasalahan yang tiada nas yang menunjukkan cara penyelesaian tersebut secara langsung ataupun tidak. Kias ini juga diterima
sebagai sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Okey, kaedah kias ini juga merupakan proses untuk kita berfikir untuk mengeluarkan hukum. Okey, selain mengeluarkan hukum, kias ini juga sebagai satu dalil serta dijadikan petunjuk bahawa adanya hukum dalam satu kaedah yang sudah diakui kekuatan dan kebenarannya sendiri. Okey, kat sini nampaklah kita bahawa permasalahan yang datang pada zaman sekarang ni adalah tidak terbatas dan sering berlaku. Okey, padahal nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu terbatas. Okey, kaedah kias ini juga diperlukan sebagai sumber perundangan dan sangat sesuai digunakan pada zaman sekarang. Yang di mana hadirnya zaman sekarang ni pelbagai permasalahan baru yang tiada pada zaman dahulu. Okey, itu saja daripada saya. Segala kekurangannya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.